Hai, Assalamualaikum semua, aku Dal Aziz. Okay, sebelum aku mulakan aku punya YouTube channel yang dah berabuk, okay, aku cerita dulu lah sikit-sikit pasal plan aku pasal YouTube ni. Sebenarnya ni lah kau nak lalu. Plan aku untuk buat YouTube channel ni dah lama tertangguh tau. Sepatutnya first video aku buat adalah pada tahun 2018. Memang aku nak buat konten yang berkaitan dengan hartanah pun. Dan sekarang pun memang aku akan buat konten pasal hartanah. Aku nak kongsikan pasal property tour. Apa yang aku buat bila aku pergi inspection rumah-rumah yang mungkin rumah-rumah mahal, rumah mewah kat dalam Malaysia yang boleh aku tunjuk dekat orang semua. Dan selain daripada konten hartanah, aku juga akan buat konten berkaitan perkara-perkara yang aku suka. Contoh aku suka masak, jadi aku akan buat konten masak, tapi masak-masak bujang lah, bukan masak-masak yang hebat-hebat tu. So mungkin aku boleh share sesuatu kepada orang. So lebih kepada konten dalam YouTube aku ni lebih kepada open, bukan sekadar konten yang tertumpu hanya kepada hartanah, tidak. Tapi pelbagai lah. Itulah plan aku daripada 2 tahun lepas lagi, tapi tertangguh. Dan tahun lepas pun tertangguh juga. So tahun ni aku harap aku dapat sokongan daripada korang semua agar aku boleh keep on doing it, terus buat dan terus sampaikan konten yang bagus-bagus dekat YouTube. So basically sebenarnya aku nak share berkaitan dengan kempen pembelian rumah yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab apa benda yang dia dah umumkan tu sangat bagus kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang yang baru-baru nak beli rumah. Sebab kempen pembelian rumah ni kali ni banyak pengecualian yang diberikan kepada rakyat. 3 perkara untuk pembeli dan 1 perkara untuk pemilik ataupun orang yang nak jual rumah. Jadi first kali aku akan terangkan 3 perkara pengecualian ataupun kelebihan kepada pembeli rumah. Okey, untuk pembeli rumah ni aku beritahu siap-siap, tempoh kempen ni adalah daripada Jun 2020 sehingga Mei 2021. Selepas daripada tu mungkin benda ni dah tak terpakai ataupun benda ni terpakai. Perkara pertama yang aku nak bagi tahu adalah surat cara pindah milik rumah ataupun pindah milik tanah. Surat cara ni kalau sebelum ni memang kena ada bayaran. Bayaran dia agak mahal lah. Kalau contoh rumah yang berharga 100,000, dia kena bayar 1%. Kalau korang beli rumah yang sampai harga 800,000, 500,000, dia punya jumlah dia makin lama makin banyak. Sebab dia ada kiraan 100,000 pertama, 101,000 hingga 500,000. So setiap tingkat tu dia ada persen yang berbeza. Jadi kalau korang beli rumah yang 100,000, korang akan bayar 1% saja. Tapi kalau korang beli rumah 150,000, 100,000 pertama tu korang kena bayar 1%. And then lebihan 50,000 tu korang kena bayar lagi 2%. So kat situ lebih kurang kiraan dia. Untuk kempen kali ni korang tak perlu bayar semua tu. Okey tak? Maknanya tak perlu bayar. Okey lah kan? Biasalah nak beli rumah ni banyak kos dia. So antara yang dikecualikan kat sini mungkinlah boleh mengurangkan sikit beban orang nak beli rumah untuk kali ni. So kempen ni memang bagus sebab pengecualian dia agak besar. Sebab jarang dapat pengecualian untuk surat cara pindah milik ni. So bila dah dapat ni, inilah peluang rakyat Malaysia untuk beli rumah. Okey, untuk stamp duty surat cara pindah milik tu, ia terhad kepada pembelian rumah yang berharga 1 juta dan ke bawah saja. Okey, jadi untuk 1 juta dan ke atas adalah kiraan dia untuk bayaran stamp duty surat cara pindah milik. Kemudian yang kedua, pengecualian yang seterusnya adalah tidak perlu bayar stamp duty, bahasa Inggeris dia low legal fee. Jumlah stamp duty low legal fee ni dia tak adalah mahal sangat, tapi dia tetap satu kos dalam pembelian rumah. So lebih kurang dalam 1 ke 3% daripada jumlah pinjaman. Jadi kat situ pun korang kena bayar kalau sebelum ni. Tapi dalam kempen daripada Jun 2020 sampai
Mei 2021 ni tak perlu bayar lagi dah. Tapi selepas daripada tu saya tak boleh cakap lagi. Kita tunggu pengumuman yang baru daripada kerajaan. So yang ketiga, kelebihan ni memang sebelum ni dalam tempoh saya bekerja dalam bidang tanah ni belum lagi saya tengok peluang ini. Sebab sebelum ni untuk rumah yang ketiga memang pinjaman hanya terhad kepada 70% sahaja. Jadi bila dah dalam kempen pembelian rumah ni, orang yang nak beli rumah ketiga pun boleh dapat pinjaman sehingga 90% pinjaman. 90% ni apa? 70% ni apa? Maknanya daripada harga rumah tu, pemberian pinjaman ni maknanya daripada bank lah. So bank sebelum ni diletakkan sampai 70% saja daripada harga rumah dia bagi pinjam untuk rumah ketiga. Kalau rumah pertama, rumah kedua dia boleh bagi 90 hingga 100% pinjaman. Maknanya kalau dapat 100% untuk rumah pertama, maknanya kalau harga rumah tu 300,000, dapatlah 300,000 pinjaman. Kalau dapat 90%, dapatlah pinjaman sebanyak 270,000 untuk sebuah hartanah ataupun sebuah rumah yang korang beli. And then untuk rumah ketiga pula dilimitkan pada 70%. So kalau korang pembelian rumah yang ketiga, kalau 70% dapat lebih kurang dalam 210,000 lah, untuk contoh rumah 300,000. Jadi itulah 3 perkara yang diumumkan oleh Perdana Menteri untuk kempen pemilikan rumah kali ini. So kat situ memang banyak. Sebelum ni memang susah nak dapat semua tu. Kebanyakannya memang kena bayar. Banyak yang kena bayar daripada tak payah bayar. So kali ni dia bagi pengecualian memang baiklah. Sekarang aku nak terangkan pasal kelebihan untuk penjual ataupun pemilik rumah yang nak jual rumah ni. Kelebihan pada diorang yang diumumkan juga dalam kempen pembelian rumah. Kalau sebelum ni kalau sebelum ni penjual atau pemilik pun dia ada certain amount yang dia kena bayar, yang kita panggil sebagai RPGT ataupun Real Property Gain Tax, atau dalam bahasa Melayunya CKHT, cukai keuntungan harta tanah. Kalau sebelum ni penjual atau pemilik ni diorang kena bayar lebih kurang dalam 5%. Kalau rumah diorang tu dah lebih daripada 5 tahun diorang miliki, kalau dia nak jual, diorang kena bayar lebih kurang 5% daripada keuntungan penjualan rumah tu. So nak kira keuntungan itu adalah kiraan dia, adalah perkara-perkara yang akan dimasukkan dalam kiraan, ditolakkan dulu, baru dah dapat jumlah keuntungan tu, baru dah daripada 5% daripada keuntungan tu baru dah kena bayar kepada dalam sikit lah sekali. Jadi kalau sebelum dia orang kena bayar, kali ni tak perlu bayar dalam tempoh daripada Jun 2020 sampai 31 Disember 2021. Kempen yang untuk kelebihan kepada pemilik rumah ni memang lama sikit, sampai Disember tahun hadapan. So pembeli dapat kelebihan, penjual pun dapat kelebihan. So jadi kali inilah masa yang paling sesuai untuk rakyat ataupun orang-orang dekat Malaysia ni nak beli rumah, sebab banyak pengecualian yang telah diberikan. Okay. Jadi aku rasa setakat tu dulu untuk video kali ini, dan aku harap untuk next video aku akan share berkaitan dengan tips pembelian rumah pertama. Aku akan kongsikan berkaitan dengan apa perkara yang korang perlu tahu sebelum korang beli rumah, berapa kos yang korang perlu sediakan, apa yang korang perlu sediakan, dan juga baik buruknya dalam pembelian rumah pertama. Okay? Jadi jangan lupa saksikan video yang seterusnya. Untuk kali ini aku harap korang boleh support sikit aku punya konten di YouTube ni dengan memberi sedikit like dan juga subscribe, dan juga kalau boleh korang komenlah juga apa yang patut untuk aku perbaiki lagi konten aku kat YouTube. Alright, jadi untuk kali ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.